Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini insya-Allah Ustazah akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam tajuk pendidikan Islam tahun 2. Namun, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar agar sesi pembelajaran kita diberkati insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, hari ini Ustazah akan sentuh berkaitan dengan akidah tahun 2. Akidah tahun 2. Baiklah, akidah tahun 2 yang akan Ustazah bincangkan pada hari ini, tajuk apa ya? Agak-agaknya tajuk apa? Okey, hari ini insya-Allah kita akan lihat tajuk yang diberikan kepada kita, iaitu tajuk malaikat yang setia. Malaikat yang setia. Kenapa agaknya ya malaikat dikatakan malaikat yang setia? Okey, baiklah. Selepas ini kita akan tahu kenapa dikatakan malaikat setia. Tunggu ya murid-murid. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita seterusnya, adalah lebih elok kita berkenalan terlebih dahulu dengan malaikat yang satu ini. Malaikat apakah? Ya, malaikat yang satu ini ialah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga dengan nama Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga dengan nama Jibril. Apakah keistimewaan malaikat Jibril ini? Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan sebagai ketua. Dilantik sebagai ketua bagi segala malaikat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas malaikat Jibril ataupun Jibril ini ialah menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu adalah tugas malaikat Jibril. Sifat yang seterusnya yang ada pada malaikat ialah malaikat boleh berubah dalam pelbagai rupa. Malaikat boleh berubah rupa. Dia nak berubah jadi manusia, dia nak berubah jadi makhluk yang bersayap, boleh. Itulah dia malaikat. Ingat murid-murid. Seterusnya kita akan berkenalan lagi dengan malaikat ini. Kerana tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena kenali malaikat. Kita kenali terlebih dahulu malaikat. Okey, apa dia? Malaikat yang pertamanya adalah malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada cahaya. Jadi kejadian malaikat adalah daripada cahaya. Kemudian malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat taat dan patuh. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat dan patuh. Ini sesuai dengan tajuk yang kita lihat sebentar tadi, iaitu malaikat yang setia. Sebab apa? Sebab malaikat ni sangat taat dan patuh.
Malaikat mempunyai berbagai tugas. Ya, malaikat mempunyai berbagai tugas. Tugas malaikat satu kepada satu yang lain adalah berbeza. Kita akan lihat sebentar lagi selepas ini. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahawa malaikat tidak mempunyai jantina. Ini bermakna malaikat tidak perempuan dan tidak lelaki. Baiklah, kita dah mengenali sedikit sebanyak tentang malaikat. Perlu diingat ya bahawa beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman. Salah satu daripada rukun iman. Ini dapat kita lihat dengan jelas kerana terdapat dalil-dalil Al-Quran yang menyentuh ataupun yang menyebut tentang malaikat. Apa dalilnya? Jom kita lihat. Okey, ini adalah dalilnya. Dalil tentang malaikat ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 285. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sekali lagi ya, Ustazah ulang dalilnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi itulah dalil tentang beriman kepada malaikat. Setelah kita mengetahui dalil wajib beriman kepada malaikat ini, kita juga ingin tahu apakah maksud dalil itu. Apa maksud dalil yang telah Ustazah baca sebentar tadi? Maksud dalil tersebut adalah semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi membawa maksud semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasul. Jadi itulah maksud dalil tadi. Tadi kita telah pun berkenalan dengan malaikat. Seterusnya, kita nak tahu nama-nama malaikat serta tugas-tugas malaikat. Nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Kita nak tahu. Kalau tak tahu, macam mana? Kalau tak tahu, macam mana kita nak beriman kan? Sebab tu kita kena tahu. Tugas-tugas malaikat. Malaikat yang pertama yang Ustazah nak sentuh di sini ialah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Itu adalah tugas malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail ni apa tugasnya? Malaikat Mikail tugasnya adalah menurunkan hujan dan rezeki. Malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Seterusnya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Apa ya malaikat Israfil? Malaikat Israfil meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Itu tugas malaikat Israfil. Faham ya?
Baik. Malaikat yang keempat yang kita nak tahu nama dan tugasnya. Siapakah dia? Ya, baiklah, inilah dia. Yang keempat ialah malaikat Israel. Malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel ini tugasnya adalah mencabut nyawa. Seterusnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini pula menjalankan tugas menjaga syurga. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga syurga. Manakala malaikat Malik pula menjalankan tugas menjaga neraka. Menjaga neraka adalah tugas malaikat Malik. Seterusnya kita nak melihat tugas yang diberikan kepada malaikat Raqib. Apakah tugas malaikat Raqib? Baik. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amalan baik. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amalan baik. Sedangkan malaikat Atid pula tugasnya mencatat amalan buruk. Amalan buruk dicatat oleh malaikat Atid. Dan yang seterusnya ialah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya bersama, Tugasnya bersama iaitu menyoal orang mati di alam kubur. Menyoal orang mati di alam kubur ini adalah tugas bersama antara malaikat Munkar dan Nakir. Faham ya semua murid-murid? Baiklah, bagus. Baiklah murid-murid. Sebelum mengakhiri kelas, sekali lagi Ustazah nak ulang nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Iaitu yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail pula tugasnya adalah menurunkan hujan. Yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya meniup sang kekala. Manakala malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Malaikat Raqib pula tugasnya mencatat segala amalan kebaikan. Manakala malaikat Atid pula adalah mencatat amalan buruk. Seterusnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga syurga, manakala pasangannya malaikat Malik menjaga neraka. Dan terakhir sekali, malaikat Munkar dan Nakir bersama-sama menjalankan tugas menyoal orang mati di alam kubur. Jadi itu saja yang dapat Ustazah sampaikan dalam masa yang singkat ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.